Okey, halangan dia mungkin dari segi dana ataupun perolehan lah keuntungan daripada menjadi YouTuber kan. Halangan dia bila terlampau ramai yang nak jadi YouTuber ni. Sebenarnya bagus dari segi marketing untuk YouTuber tu sendiri. Bila ramai yang nak jadi YouTuber, maka ramai syarikat-syarikat ataupun penaja-penaja yang akan memberi dana kepada YouTube untuk diberikan kepada YouTuber-YouTuber ni, semakin ramailah. Bila kata YouTube akan kata semakin Malaysia sekarang dah ada 100,000 YouTuber kan. Jadi bila dia present macam tu, dia akan menganggap bahawa sekarang ni ramai yang akan tengok konten-konten dekat YouTube. So syarikat-syarikat ni dia takkan pergi ke TV lagi. Dia akan pergi ke YouTube. Walaupun begitu, wang agihan tu mungkin akan bersedikit. So kita akan nampak nanti 2-3 tahun akan datang, bila YouTuber akan banyak, klien akan banyak juga, tapi mungkin pendapatan tu akan tak sama dengan zaman sekarang. Mungkin itu pada ramalan kita lah kan. Kita tak tahu apa yang akan jadi pada esok hari, macam tu. Tapi dari segi cabaran dia, macam kita nak satu benda yang lain dah, yang lain daripada orang lain buat. Itu cabaran utama kita sebenarnya. Cabaran saya lah. Macam benda dah ada kan, kadang-kadang audience ni dia tak nak benda yang sama. Macam ini kita bercakap dari skop YouTuber entertainment lah. YouTuber entertainment macam Bulletin Viral, dia akan bercakap pasal ni kan. Macam sebab kalau buka lu buka YouTube, lu cari benda yang kita cakap ni, orang lain dah cakap pun, tapi apa yang membezakan kita dengan diorang? Macam tu. So itu satu cabaran lah. Macam mana kita nak menjadikan konten kita itu unik, dan orang akan follow sampai bila-bila, macam tu. Sebab bila dah ada yang stand up, orang akan pergi ke situ. Orang akan lebih ke situ. Dia orang tengok juga video kita, tapi dia akan mendahului orang lain yang lebih boom, macam tu. How to face it, Budi? Macam mana nak menghadapi cabaran? Nak menghadapi cabarannya macam berbalik kepada apa yang kita nak, iaitu satu tim yang kuat. Kita ada editor kita sendiri, scriptwriter, ada penyampai kita, macam Astro Awani macam tu kan. Macam wartawan-wartawan yang keluar untuk mencari bahan. Kita tak bergantung kepada digital macam Instagram, Facebook. Kita tak bergantung kepada itu lagi, tapi kita terus keluar, berjumpa dengan itu. Dan saya sentuh lagi satu benda, iaitu dunia podcast. Podcast ni satu cabang juga untuk mencari pendapatan selain YouTube. Tapi dia, podcast ni berkait rapat dengan YouTube. Sebab apa? Semasa kita merakam podcast ni dia tak ada visual. Lu tahu kan? Lu tahu kan? Okey. Dia macam radio. Ya, betul. Tapi dia akan macam 1 jam, 2 jam. Okey. Podcast ni adalah satu benda yang berkait rapat dengan YouTube, sebab semasa kita record podcast tu, kita record sekali untuk konten YouTube. Saya ambil ni daripada Indonesia punya style. Seorang YouTuber, sebenarnya dia podcaster, tapi dia serap juga konten tu ke YouTube. Tapi memang banyak gila dia punya view. So saya anggap macam nak buat macam dia lah kan. Macam buat podcast sekali, lepas tu YouTube sekali. Tapi panggil orang ke studio kita akan menemu bual dia, macam tu. Podcast dia macam podcast.com ke ataupun ada? Dia ada platform dia. Kalau dekat Apple dia ada podcast dia. Lepas tu ada, kalau macam Spotify, kita boleh letak juga podcast kita dekat Spotify. Betul. Betul. Jadi cabang dia. So dia sebenarnya untuk macam video kat YouTube pun kita boleh serap the same content to Facebook, to video. Ada satu
platform lagi. Vids apa Vids ke apa? Alah, macam konten drama lah kan. Konten drama pergi ke TV3. Lepas tu pergi ke iFlix. Pergi ke Netflix. Konten yang sama. Dia macam tu je. Spotify ni dia bayar kita ke apa? Spotify bayar. Setiap macam lagu juga, dia akan bayar kita berapa orang yang tengok, berapa orang yang dengar. Tapi lu bayangkanlah, macam takkanlah dia nak bayar 3 kali dengar RM10. Faham tak? Mesti dia macam dia ada target-target dia, macam mungkin 1,000 orang dengar 10 sen. Macam tu. Dia tak adalah semahal yang macam YouTube. Kan? Macam tu lah. So lu boleh tambah lagi lah, macam apa yang saya nak buat pada masa depan. Saya nak buat podcast. Dan podcast tu saya cedok sebenarnya idea ni daripada Indonesia punya YouTuber. Maksudnya kita panggil orang tu datang ke studio, kita berborak-borak dengan dia 1 jam 2 jam. Mungkin isu-isu panas lah, isu-isu yang macam orang nak dengar kan. Tengok pada views dia tu, juta-juta kot. Yalah, orang Indonesia lah kan. Indonesia memang lah. Okay, Cun. Okay, ini kita dah sampai ke bahagian D. Second last bahagian. Okay. Ni lebih kepada strategi sokongan yang di-apply oleh YouTuber berjaya lah untuk bertambah untuk kekal ataupun tambahkan bilangan subscriber ke saluran. Okay, the first question is salah satu strategi untuk menjadi YouTuber berjaya sudah tentu bakat. Okay, of course bakat, talent lah. Boleh tak ceritakan pemilihan talent yang, sebab saya bukan YouTube macam drama ke, nak buat konten-konten yang melibatkan ramai individu dalam video tu. So saya konten bakat kita sendirilah. Kita so nak tak nak so maknanya macam mana Budi punya talent tu Budi ketengahkan dalam video. Okey, faham. Okey. Look, saya sebenarnya bercita-cita nak jadi penyampai berita. Tapi kerana saya punya penampilan yang tidak kacak sebagaimana ataupun good looking lah. Good looking. So mungkin kita rasa macam diri aku tak banyak kurang lah kan. Tapi nak sangat jadi penyampai berita. Berminat. Kita rasa berminat jadi penyampai. Kemudian dari situ saya rasa macam why not, daripada ambil orang lain, kita sendiri yang baca berita ataupun menjadi penyampai dalam kita punya konten. So kita jadikan YouTube tu sebagai satu tempat kita mengasuh bakat dan menimba ilmu. Seterusnya kita membuatkan kita yakin, walaupun tak berapa nak yakin berhadapan dengan kamera. Sebenarnya terus terang honest, Budi sebenarnya takut dengan kamera, allergic dengan kamera. Tapi dalam diri kita sebenarnya kita nak bercakap, kita nak bercakap, kita nak meluahkan pendapat kita di depan kamera. Tapi at the same time macam malu dengan kamera. Macam tu. Macam ada pula orang macam tu macam dia nak bercakap dekat kamera, tapi dalam keadaan at the same time dia macam takut orang skeptik dengan orang macam apa ni dia ni. Kadang-kadang kita takut dengan komen orang luar. So itu yang macam menghalang kita nak majukan diri kita kan. Tapi kalau kita pandang positif, orang komen pasal kita anggap satu komen yang positif untuk kita memperbaiki. Sebenarnya kita kena ambil, walaupun dia kata macam dengar bunyi macam menghina aku ni, tak apa, aku ambil satu benda ni sebagai satu cabaran, satu macam inspirasi untuk kita terus melangkah kan. So kita jangan putus semangat lah. Nak jadi YouTuber ni, orang kata nampak macam senangnya kau buat content macam tu kan. Tapi sebenarnya kau tak nampak lagi kat belakang tabir tu macam mana kan. Menjawab tu soalan tu Lu. Risau pula tak menjawab. Lu kena menggali lagi dengan soalan-soalan macam